rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabba wa Israel wa Israfil wa Mikail wa Muhammadun Nabiya wa Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa na'udzuka minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah, yang menjadikan pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu dan taman-taman syurga ini. Syukur Alhamdulillah, rezeki ini adalah rahsia Allah. Kuliah kita ini, Kuliah Duha, adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Tafsir Surah An-Nur Jilid 3. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Pak Rosniati selaku Presiden Gema Nur Iman dan seluruh para EJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Hari ini kita sambung pada muka surat 125. Jadi kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Kita lihat pada surah An-Nur muka surat 125. 125 baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Yang bermaksud yang bermaksud ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tiadakah kamu suka bahawa ampun Allah bagi kamu? Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni, lagi kasih sayang bagi segala orang yang mukminin. Kata Sayyidina Abu Bakar, bala ana uhibbu ayyaghfirallahu li. Sebenar aku suka bahawa ampun Allah bagi aku. Dan balik ia pada nafkah Mistah, barang yang ada nafkah dahulunya, dan bersumpah ia tiada berhenti nafkah atasnya selama-lama. Okey, baik. Jadi para muslimin dan muslimat, ayat kita baca hari ini sambungan daripada ayat yang lepas. Itu ayat yang berkaitan dengan sumpah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat Nabi yang terlibat bersumpah. Mereka bersumpah yang mana mereka nak berhenti memberi bantuan, memberi sumbangan kepada beberapa orang sahabat yang terlibat dalam hadis Al-Ifki itu. Jadi antara yang paling utama, yang paling besar, maknanya peranan yang paling besar yang terlibat dalam cerita hadis Ifki ini ialah seorang sahabat Nabi yang bernama Mistah bin Usasah. Jadi Mistah bin Usasah ini seorang yang miskin dan juga merupakan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu kepada Abu Bakar, dua pupu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu yang sama Mistah itu seorang yang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan pada waktu yang sama dia seorang ahli Badar. Maknanya dia seorang yang hebat, seorang yang mulia sebenarnya, tetapi malangnya dia telah terpedaya dengan kejahatan penipuan orang-orang munafik. Dia terpedaya, maka menyebabkan dia terlibat dalam hadis Al-Ifki. Dia antara orang yang kuat sangat menyebarkan fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila saja Allah turunkan ayat yang menyatakan Aisyah itu bersih suci, adapun yang tersebar itu ialah cerita dusta, penipuan yang besar terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud Sayyidatina Aisyah difitnah. Jadi jelaslah bahawasanya Sayyidatina Aisyah tidaklah bersalah sama sekali. Bila jadi macam tu, maka jelaslah Aisyah tidak bersalah. Jadi mereka yang menyebarkan berita itu ialah orang-orang yang salah. Termasuklah sahabat-sahabat yang terlibat tadi. Di antaranya Mistah bin Usasah tadi, maknanya dia telah tergolong di kalangan orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Jadi menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat marah, sangat kecewa, sangat sedih. Kecewa sedih pasal apa? Kerana kita sebut tadi Mistah bin Usasah ini adalah keluarga Abu Bakar dan merupakan sepupu sepapat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada waktu yang sama, sepanjang selama ini Abu Bakar lah yang membantu, yang memberi bantuan kepada Mistah
bin Usasah. Mistah itu seorang yang muhajirin yang berhijrah di jalan Allah, ahli Badar. Jadi pasal itu selama ini setiap bulan Sayyidina Abu Bakar memberi bantuan kepada Mistah bin Usasah. Bagi bantuan, bagi makan, bagi minum, kira bagi duit belanja, begitulah sentiasa berterusan. Jadi bila jadi kes macam ni, maka Abu Bakar amat sedih dan amat kecewa. Bila saja dia dikhianati oleh orang yang dibantu selama ini. Bila saja dia ditikam belakang oleh keluarganya sendiri, oleh orang yang dibantu selama ini, maka Abu Bakar amat sedih dan marah dan amat kecewa. Maka pada saat itulah dia bersumpah, dia kata dia tak nak dah membantu Mistah bin Usasah itu. Bila dia bersumpah macam tu, beberapa sahabat Nabi pun ikut sekali bersumpah, tak nak tolong dah. Sebab selama ni pun mereka bantu juga ni. Bila tengok Mistah ni terlibat dalam hadis Al-Ifki, maka mereka pun tak nak juga membantu dah. Cukuplah. Takat ni kita bantu Mistah bin Usasah. Maknanya disekat bantuan lah. Disekat bantuan pada Mistah. Cukup. Kita hentikan memberi bantuan kepada Mistah bin Usasah. Cukup setakat ni. Sebab selama ni kita tolong dia, kita bantu dia, tapi dia tak ingat kebaikan yang kita buat kepada dia. Bahkan boleh dia memfitnah Aisyah. Padahal Aisyah itu dua pupu dia, keluarga dia. Padahal selama ni ayah Aisyah lah yang membantu dia. Tapi malangnya dia boleh percaya pada orang munafik. Akhirnya dia pun pakat menyebarkan fitnah tersebut. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi dijelaskan pada ayat ni. Bila saja Abu Bakar bersumpah macam tu, bila saja para sahabat Nabi bersumpah macam tu, maka Allah turunkan ayat. Allah tegurlah kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lain yang bersumpah tu. Allah kata jangan bersumpah macam tu lah, kata Allah. Gitu lebih kurang lah. Allah kata jangan sumpah macam tu. Kerana kamu ni, Abu Bakar, para sahabat Nabi, merupakan orang yang ada kelebihan agama. Ada kelebihan agama, maknanya mereka ada kelebihan. Mereka ni ada kelebihan agama, maksudnya ada ilmu. Ada ilmu, ialah orang kata Abu Bakar kan, dan sahabat-sahabat ni orang yang hebat-hebat belaka. Jadi mereka ni ada kelebihan-kelebihan itu. Tu dia. Dan pada waktu yang sama mereka juga merupakan manusia yang ada keluasan harta. Harta yang banyak. Jadi kata Allah, kamu yang macam ni, yang ada kelebihan agama, yang reti ilmu agama, yang faham agama, dan kamu juga merupakan orang yang ada harta, janganlah bersumpah macam tu, tak elok. Janganlah bersumpah kata nak berhenti beri bantuan pada kaum kerabat kamu, jangan. Janganlah bersumpah nak berhenti beri bantuan kepada orang-orang miskin. Jangan. Janganlah kamu bersumpah nak berhenti beri bantuan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan, kata Allah. Tu. Bahkan Allah Ta'ala kata, wal ya'fu wal yasfahu. Yang terbaiknya kata Allah, hendaklah kamu maafkan. Maafkanlah mereka ni. Maafkanlah Mistah ini. Maafkanlah. Dan berlapang dadalah. Ini yang Allah suruh. Ini yang kita sebut pada yang lepas, para muslimat sekalian. Maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita memaafkan. Kalau kita mengaji kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Fambrangi rahimahullah ta'ala. Itu dia. Jadi pada kitab tu kalau kita tengok pada bab-bab yang akhir lah. Dia duk cerita pasal apa? Cerita pasal bab sabar. Bab sabar. Maka dia kata antara hukum-hukum sabar. Dia kata kalau kita melaksanakan ketaatan pada Allah, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan ibadat, ini hukumnya wajib fardu, sabar. Sabar melaksanakan ibadat ni sabar yang wajib. Sabar yang wajib. Itu muslimin dan muslimat. Sabar yang wajib ialah sabar melaksanakan ketaatan dan ibadat perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu kena sabarlah, wajib.
Kemudian dia kata sabar yang wajib ni termasuk bila kita ditimpa musibah. Ditimpa ujian, ditimpa kesakitan, ditimpa kesusahan. Jadi wajib kita bersabar. Ini wajib. Sabar macam ni wajib. Sabar. Tu, mana kita dapat ujian lah, ujian berat ke? Dan ujian-ujian yang berat pada kita, dan ujian yang kita rasa perit, kan? Kita rasa susah, sakit, apa benda sajalah. Jadi sabar macam itu ialah sabar yang wajib hukumnya. Tu dia. Dan kemudian dia kata lagi, dia kata dan kitab tersebut, rahimahullah ni kata, dia kata iaitu bila saja kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Tu. Kita memaafkan orang yang menyakiti kita, kita memaafkan orang yang menzalimi kita, ini termasuk sabar yang sunat. Dia kata gitu. Dia kata bila kita memaafkan orang, kita memaafkan orang yang menyakiti kita, kita maafkan orang yang menzalimi kita, maka ini termasuk sabar yang sunat, dia kata. Tu. Tapi dia kata, para muslimin dan muslimat, walaupun sunat dia kata, tapi pahalanya sangat besar. Tu dia. Orang menyakiti kita, orang menganiaya kita. Ini melibatkan perasaan, melibatkan hati kita. Bila saja kita disakiti orang, dan hati kita ni, terguris hati kita, melibatkan perasaan kita. Benda macam ni amat berat. Sampai ada ulama kata ujian perasaan ialah ujian paling besar sebenarnya. Nak bandingkan ujian kemiskinan, nak banding ujian kesakitan, sebenarnya ujian yang paling besar, paling berat bagi kita ialah ujian yang melibatkan perasaan kita. Yang macam dihadapi oleh Abu Bakar tadilah, ujian perasaan macam tu. Maka dia kata, walaupun sunat kita sabar, kita maafkan dia. Kita bersabar dengan apa yang berlaku. Orang menyakiti kita, dan orang menzalimi kita, kita sabar. Sabar ni sabar yang sunat. Maafkan mereka, tapi walaupun sunat, kata ulama, Allah akan beri pada kita pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat hebat. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat, kita tengok dalam surah Az-Zumar. Okey, ayat yang ke-10 ni, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tengok hebat ni. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Tu. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, diseru kepada hamba-hamba Allah ni supaya beriman dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dan pada waktu yang sama kata Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Allah jelaskan, ingatlah orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat nanti. Yakin yang tu. Yakin pada janji Allah ni. Allah janji pada kita, orang yang buat baik dekat dunia pasti akan mendapat kebaikan. Di dunia dan akhirat lah. Ni pegang di situ. Kita buat baik di dunia, Allah akan beri kebaikan. Buat baik berterusan. Jangan kita
Berhenti melakukan kebaikan. Berterusan sampai kita mati. Jangan berhenti. Jangan kata duk buat baik selalu dah. Sekali-sekala nak berhenti Ustaz buat baik, buat jahat sikit. Jangan. Buat baik berterusan. Allah janjilah buat baik berterusan macam tu di dunia ni. Jadi akan dapat kebaikan. Dunia pun dapat, akhirat lebih lagi lah. Tu muslimin dan muslimat. Kemudian kata Allah, bumi ini luas. Wa ardullahi wasi'ah. Dan ingat kata Allah, bumi Allah ni luas. Disebut ulama tafsir ni, dia kata berhijrah. Kalau kita rasa kita ditindas di tempat kita, hijrah lah. Bumi Allah ni luas, pergilah mana pun tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang penting kita terus berada di atas jalan Allah. Berhijrahlah kita ke mana pun. Mungkin ada nak pergi duduk luar negara tiba-tiba kan. Macam tiba-tiba Puan Presiden kita tiba-tiba rasa jom kita pindah ke UK contoh. Pindah UK pun tak apa. Muslimin dan muslimat tak apa, boleh. Yang penting berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting juga sponsor saya pergi sekali. Kalau tak sponsor tu tak jadi. Okey. Jadi Allah jelaskan pada ayat ni, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kata Allah. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah saja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Maknanya berdasarkan ayat ni kata Allah, orang yang sabar tadi, walaupun sabar tu sunat sekalipun, dia memaafkan orang yang menyakiti dia, dia memaafkan orang yang menzalimi dia, walaupun sunat, tetapi para muslimin dan muslimat kata Allah, inilah orang macam inilah mendapat pahala yang sempurna, bahkan mereka mendapat pahala yang tidak terkira. Mana pahala tu banyak sangat sampai tak terkira pahala tu. Muslimin dan muslimat tak terkira. Bukan kata ribu, tak, ribu boleh kira. Bukan kata juta, boleh kira. Mana Allah kata tak terkira pahala tu. Tu nak kata hebat sungguh tu. Janji Allah kepada orang yang sabar. Walaupun sabar tu sunat sekalipun. Jadi antara tadi, sabar bila orang menyakiti kita, orang menzalimi kita, yang bermaksud kita memaafkan orang itu. Inilah yang berlaku ke atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat kita baca ni, Allah kata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kamu suka bahawa ampun Allah bagi kamu? Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang. Allah kata, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tak suka keampunan daripada Allah bagi kamu? Maknanya Allah tanya Abu Bakar tu. Allah tanya Abu Bakar. Sebab Abu Bakar bersumpah macam tu kan. Jadi Allah kata, maafkan, berlapang dada. Kemudian Allah tanya, apakah kamu tak suka dengan keampunan Allah? Maknanya, bila kamu memaafkan orang yang telah tikam di belakang kamu, bila kamu memaafkan orang yang menyakiti kamu, bila kamu memaafkan orang yang telah menzalimi kamu, maka Allah kata berdasarkan ayat ni, Allah akan beri keampunan pada kita. Allah tanya, apakah kamu tak suka dengan keampunan Allah? Itu dia. Jadi mengikut riwayat ni, Abu Bakar pun jawab. Abu Bakar kata apa? Bala ana uhibbu ayyaghfirallahu li. Abu Bakar kata, bahkan aku suka sangat, aku cinta sangat akan keampunan Allah bagi aku. Itu dia. Ini kata orang beriman ni. Bila Allah kata maafkan dan berlapang dada, kamu akan dapat keampunan Allah. Dengar macam tu saja, maka cepat-cepat mereka berebut nak keampunan Allah. Ini orang beriman. Tu hebat tu. Para muslimin dan muslimat. Abu Bakar sebut tadi, aku cinta, aku nak sangat keampunan Allah bagi aku. Jadi ikut riwayatnya, bila turun ayat ni, Abu Bakar pun tarik balik sumpah dia.
dia pun sambung balik, teruskan balik. Orang kata bantuan dia, sumbangan dia kepada Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Itu muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu nak kata hebat orang beriman. Kita ni kadang-kadang setengah kita lah, bukan semua. Setengah-setengahnya lah. Kan? Dengan ayat macam ni pun dia kata, Ustaz, bukannya apa, pedih hati ni. Tu. Bukan apa Ustaz. Pedih hati ni. Hati ni dok terasa tak habis lagi ni. Orang ni dok sakit ke hati ni. Memang nak maafkan tapi susah lah Ustaz. Pedih hati ni, pedih sangat ni. Kita pun tanya, bila kes ni berlaku? Bila kes dia buat macam tu? Bila dia buat sampai sakit hati sangat ni, tak habis-habis? Dia kata Ustaz tu tahun 60 tahun dulu. Masa zaman tadika dulu. Masa zaman tadika dulu tu pedih hati sampai sekarang tu. Ni kata kita manusia ni. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan Abu Bakar ni, orang beriman. Tu muslimi dan muslimat, orang beriman lain sungguh. Bila kata keampunan Allah, terus difokuskan pada keampunan Allah. Tu dia buat Allah suruh. Ampun, dia maafkan, dia berlapang dada. Ini kata orang beriman. Kita macam tu sepatutnya. Kita sedar orang menyakiti kita memang sakit hati. Tapi Allah bagi jaminan dah. Bila kita maafkan, Allah ampunkan kita. Ini paling besar lah untuk kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita cuba maafkan. Maafkan siapa sajalah. Siapa saja yang pernah sakiti kita, yang pernah aniaya kita. Kita maafkan. Itu jalan yang terbaik sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik. Okey, seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi. Kembali pada kitab kita ni. Innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Bahawasanya mereka yang tuduh mereka itu dengan zina akan segala perempuan yang baik-baik, yang lalai daripada segala kejahatan pada hati mereka itu, perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasulnya itu, dilaknat mereka itu pada dunia dan akhirat, dan bagi mereka itu azab yang sangat besar, neraka. Inilah Allah kata sesungguhnya orang-orang yang menuduh, innal ladzina yarmunal muhsanat, yang tuduh mereka itu dengan zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah jelaskan pada ayat ni, sesungguhnya orang yang menuduh mereka itu, yarmunal muhsanat, kata Allah. Yarmunal muhsanat maknanya melemparkan tuduhan. Kita sebut dah yang lepas-lepas dulu. Yarmun diambil daripada kataan ramyu. Ramyu maksudnya apa? Melempar, membaling. Ramyu ni maksudnya melempar ataupun membaling. Baik. Jadi dijelaskan ayat ni, Allah kata sesungguhnya orang yang melemparkan tuduhan al-muhsanat kepada orang-orang perempuan yang baik-baik. Melemparkan tuduhan pada orang-orang perempuan yang baik-baik. Maknanya macam kes tadilah, memfitnah Sayyidatina Aisyah ataupun termasuk orang-orang perempuan yang baik. Al-ghafilat, kata Allah, perempuan-perempuan yang baik. Al-muhsanat ni perempuan-perempuan yang baik. Al-ghafilat, kalau masuk al-ghafilat ni yang lalai. Yang lalai. Kalau ikut ulama tafsir ni, dia kata lalai daripada segala kejahatan pada hati mereka itu. Perempuan yang lalai. Sebab kadang-kadang jadi kes gini. Pasal apa? Kerana kelalaian tu juga sebenarnya. Kalau kita ingat balik muslimin dan muslimat, kenapa boleh jadi hadis al-ifki itu, sejarah hadis al-ifki ni antara sebabnya kerana kelalaian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ingat balik kisah tu. Macam mana Aisyah pergi keluar daripada dia punya apa orang kata tandu yang tak atas unta tu. Dia keluar dari situ, dia tak beritahu ke Nabi kan.
Dia tak beritahu ke Nabi SAW. Dia keluar tu pasal nak buang air kan. Lepas tu dia pergi, seorang pun tak tahu dia keluar. Jadi dia pergi jauh lah kan, sebab dia nak buang air kan, jauh lah dia pergi tu. Jadi bila dah selesai buang air tu, perjalanan balik, dia sedar pula rantai dia hilang. Rantai dia hilang. Bila rantai dia hilang, dia patah balik. Rantai dia hilang tu dia cari balik kan. Dia cari balik. Jadi memang maknanya di situ ada kelalaian. Itu dia. Jadi sebabkan itu, sebab Nabi pun tak tahu, para sahabat pun tak tahu yang Aisyah dah keluar dari tandu tu. Dan akhirnya orang kata tinggal lah Aisyah. Akhirnya berlakulah isu tersebut. Ini kata ni. Nak kata kadang-kadang ni orang-orang perempuan tu ada kelalaian dia. Ini hakikat dia para muslimat sekalian. Baik dah. Al-musannat, al-mu'minat, baik dah. Rupa yang baik, yang beriman. Tapi kadang-kadang tu ada al-ghafilat dia. Lalai tu ada. Ini hakikat yang Allah sebut dalam Quran. Orang perempuan ada masa dia kelalaian tu ada. Dia baik, dia beriman, tapi ada kelalaian dia. Itu dia. Jadi pasal itu sebagai muslimat, mukminat, jaga-jagalah kita ni. Jaga-jaga, jangan lalai. Lebih lagi kejahatan-kejahatan yang datang. Sebab tu ulama tafsir kata lalai daripada segala kejahatan. Tu dia. Sebab kadang-kadang tu datang kejahatan yang mengkaburi orang-orang perempuan itu. Ni muslimin dan muslimat. Dia merasakan benda yang datang itu, orang kata apa? Dia merasakan yang datang itu benda yang okey bagi dia. Pada benda yang datang itu ialah dosa, maksiat, kemungkaran. Akhirnya dia jadi lalai lah. Itu. Kadang-kadang tu lalai daripada peringatan yang datang, lalai daripada ilmu yang sudah ada dalam diri dia, lalai disebabkan tindakan dia, macam-macam lah. Tu. Jadi pasal itu Allah peringatkan, mana-mana manusia yang melemparkan tuduhan kepada orang-orang perempuan yang baik, yang lalai, yang beriman, mereka tuduh ini, kata Allah, lu'inu fit dunya wal akhirah walahum azabun azim. Mereka semua yang menuduh itu dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Maka di akhirat nanti mereka akan mendapat azab yang dahsyat, azab yang berat, kata Allah. Jangan senang-senang menuduh orang-orang perempuan yang baik, yang beriman itu melakukan perzinaan. Jangan. Ini qazaf. Jangan senang-senang menuduh orang yang baik itu melakukan kemungkaran. Jangan. Ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Bahkan kalau mati tak sempat bertaubat pada Allah, akhirat mendapat azab yang pedih. Ingat para muslimin dan muslimat, bukankah kita pernah baca satu hadis Nabi SAW? Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi. Jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Ni pesan Nabi ni. Nabi duk peringat pada kita. Ulama kata hadis ini Nabi nak jelas pada kita 7 dosa yang sangat besar. Nabi kata, hindarkan kita, jauhkanlah diri kita ni daripada 7 perkara yang membinasakan. Apa dia? Yang pertama sekali kata Nabi SAW, asyirku billah. Ni tak lain tak bukanlah, jelas lah ni. Yang pertama sekali itu syirik kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Syirik kepada Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, iaitu wasihru. Wasihru. Wasihru maknanya apa? Sihir. Ni jelas dosa besar juga. Maknanya yang pertama tadi syirik pada Allah. Jelaslah tu. Yang kedua wasihru. Sihir. Ini perkara yang membinasakan. Ni hari ni sihir masih banyak. Hari ni orang duk amal sihir apa? Antaranya apa? Sihir tafarruq. Sihir tafarruq ni sihir apa? Sihir
pemisah. Memisahkan suami dan isteri. Itu sekarang ni, akhir zaman ni banyak kan? Orang duk amalkan sihir tafarruq, sihir pemisah. Orang tu suka pada suami orang tu, dia pun sihir pasangan tersebut. Suami ni jadi benci tengok isteri dia, isteri jadi benci tengok suami dia, maka bergaduh sebagainya, akhirnya berlaku perceraian. Itu yang dia nak. Ni sihir tafarruq, sihir berdosa besar ni, binasa. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, iaitu membunuh orang, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa hak. Maknanya dia bunuh orang tanpa alasan yang sepatutnya. Bunuh orang kan. Tiba-tiba bunuh orang tersebut. Dia tak puas hati orang tu, dibunuh orang tu. Na'udzubillah lah, no. Ni berat ni. Zaman sekarang ni pun banyak kes bunuh. Menakutkan kita ni. Ni yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa aklur riba, makan riba. Makan riba pun berdosa besar dan termasuk yang membinasakan kita. Kita faham dah riba tu daripada Yahudi. Tujuannya untuk menghancurkan orang Islam. Di situ berlakunya penindasan dan berlakunya perkara yang tak baik. Hati-hatilah. Sebab Nabi kata akhir zaman ni riba tu banyak. Kita elak pun kadang-kadang kena juga debu-debu riba tersebut. Hati-hatilah. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wa aklal malil yatim. Wa aklu malal yatim. Dan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim lah. Cara zalim perbahasan anak yatim ni panjang. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ada satu ayat, sahabat Nabi tanya pasal harta anak yatim ni macam mana nak buat. Adalah guideline daripada Allah tu. Ada yang kita boleh ambil macam mana, berkongsi macam mana, ada tapi yang dimasukkan Nabi yang binasa ni, dia merampas harta anak yatim. Dia mengkhianati harta anak yatim. Maka berdosa besar, membinasakan. Okey. Yang keenam kata Nabi SAW, iaitulah Nabi kata watawalli yaumaz zahfi, iaitu lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Duk perang ni lari daripada medan perang. Maknanya medan jihad. Lari daripada medan jihad. Ni yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Macam mana perang Uhud, adanya tentera Islam yang keluar daripada tentera itu. Lebih kurang sampai 300 orang dalam perang Uhud. 300 orang yang keluar daripada medan perang tersebut. Sebab dihasut oleh orang-orang munafik. Jahat orang munafik. Orang munafik dihasut. Akhirnya 300 orang itu pun terpedaya dan mereka pun keluar daripada medan perang tersebut, meninggalkan perang itu. Maka berdosa besar lah. Termasuk perkara yang membinasakan. Tu. Hari ni berlaku perang di Palestin kan, tengok. Macam mana Hamas yang tak berundur berperang melawan musuh. Kita teruskan berdoa lah. Kita bagi bantuan, doa banyak-banyak. Hari ni ada pula orang duk buat naratif pula kata Hamas ni Syiah. Yang tu tak payah dengar lah benda macam tu. Itu hanya teori semata-mata. Tak nafi lah Iran yang membantu tu ada. Kita tak nafi. Sebab negara Arab Sunni tak bantu. Mesir tutup sempadan, Jordan tutup sempadan, Arab Saudi diam. Tak bantu pun, yang kata Sunni pun tak bantu juga. Ni. Jadi kalau Iran membantu, kenapa kita nak bising? Tu. Muslimin dan muslimat, kenapa nak bising kalau Iran yang membantu? Kalau Rusia membantu, kenapa nak bising? Pasal kita tengok negara Islam sendiri tak membantu. Ini yang berlaku. Dan kalau kita lihat realitinya, memang Hamas ni memang Sunni. Kata Hamas ni Syiah ni tuduhan fitnah belaka. Tu muslimin dan muslimat. Jadi Hamas ni golongan Sunni. Mereka yang berjihad di sana.
mereka pilihan Allah untuk berjihad di bumi Palestin. Dan Palestin ni al-arda jihadan, bumi jihad. Dan mereka terpilih untuk berjihad di situ. Untuk mempertahankan al-Aqsa, muslimin dan muslimat. Jadi kita doalah, doakan mereka selamat, mereka berjaya, mendapat pertolongan daripada Allah, dan Allah hancurkan Israel, Zionis laknatullah, insya-Allah. Baik, jadi tu. Mana yang keenam. Dan yang ketujuh kata Nabi SAW, yang membinasakan iaitu waqadful muhsanati al-ghafilati al-mu'minati al-ghafilat. Nabi kata yang ketujuh, menuduh zina orang-orang perempuan yang baik, yang beriman, yang lalai ni melakukan perzinahan. Dia menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik, yang beriman ni, yang lalai tadi, melakukan perzinahan. Ini merupakan perkara yang membinasakan kita. Jadi kita hindarlah diri kita ni daripada melakukan perbuatan itu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi nak kata muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, cukuplah sekadar itu kot. Baik, ada soalan sini lupa nak cakap, sedangkan masa tu ramai orang, tiada seorang pun perasaan yang ketiadaan Sayyidatina Aisyah sebelum memulakan perjalanan. Memang sebab apa tak ada yang perasan yang Aisyah tak ada? Sebab Aisyah ni duduk dalam tandu. Tahu tandu? Tandu orang panggil apa? Tandu lah kan? Tandu yang letak dia di belakang unta. Di belakang unta. Dan Aisyah dikeluar cara senyap-senyap. Tak ada orang tahu. Dan Aisyah ni pula dikurus. Dia kecil. Jadi bila orang kata di dalam tandu, pasal apa? Sebab dah turun ayat menutup aurat kan. Maka di dalam tandu tu orang tak nampak dia dalam tu. Orang tak nampak. Memang tandu yang tertutup, orang tak nampak. Dan dia badan dia kecil, kurus. Jadi kalau dia ada ke, dia tak ada ke dalam tandu tu, tak ada perubahan. Mana unta tu tak nampak perubahan. Kalau kita masuk dalam tandu tu, unta tu nampak perubahan. Dia naik tu macam berat, susah aje. Itu kalau kita ada. Kalau kita ada, nampak unta tu macam susah nak bangun kan. Susah aje pasal perempuan ada. Bukan saya adalah, perempuan ada kan. Jadi dia berat jadi macam tu. Itu para muslimat sekalian. Tapi Aisyah ni sebab dia kurus, dia kecil. Dia ada ke tak ada perubahan pada unta. Faham tak? Faham tak? Mana tak ada perubahan pada unta tu. Maksudnya unta tu bangun macam biasa. Aisyah ada ke tak ada dalam tandu tu, unta tu bangun relax je. Pasal apa? Sebab Sayyidatina Aisyah itu dia seorang yang kurus, yang kecil. Itu antara sebab kenapa para sahabat tak pasti dia ada tidak dalam tandu. Sebab mereka pun tak nak cek, sebab memang dah ada perintah kan supaya melindungi aurat kan. Dia tak boleh cek. Jadi kalau mereka nampak unta tu naik bangun pun tak ada perubahan. Macam tu yang selalu. Sebab apa? Aisyah tu badan kecil. Itu antara punca lah kenapa nak kata mereka terus berjalan. Sebab mereka fikir Aisyah ada dalam tandu tersebut. Itu dia. Jadi insyaAllah para muslimin dan muslimat, kita cukup sekadar itulah. Kita akan sambunglah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saya terus, kita akan